Bila saya bercakap mengenai jintan hitam, pasti ramai yang membayangkan ianya merupakan rempah ratus yang digunakan dalam masakan. Tetapi tahukah anda jintan hitam juga dikenali sebagai habatus sauda yang mempunyai 1001 khasiatnya untuk badan kita. Jadi, untuk kita mengetahui lebih lanjut mengenai khasiat minyak habatus sauda kepada tubuh, kita akan bersama dalam talian Dr. Zubaidi Haji Ahmad, seorang pengamal perubatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat, doktor? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Baik, seperti mana saya katakan tadi, bila kita sebut jintan hitam, orang ingat untuk masakan. Tapi kalau kita sebut habatus sauda, baru orang sedar, okey, minyak habatus sauda ini memang terdapat pelbagai khasiatnya untuk tubuh badan. Tapi kita nak tahu juga daripada sudut dan juga perspektif seorang pengamal perubatan, bagaimana sebenarnya minyak habatus sauda ini boleh memberi manfaat kepada tubuh badan kita? Ya, seperti mana yang kita tahu bahawa makanan ni adalah sumber penting untuk manusia, ya. Makanan yang baik semestinya dapat membantu kesihatan tubuh badan kita. Dan salah satunya adalah minyak habatus sauda lah. Jadi yang lebih menariknya, keajaiban minyak ini yang banyak ditemukan dalam kajian saintifik sekarang ni, dan juga yang pernah dinyatakan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu pemakanan yang patut diamalkan, menjadi amalan kita setiap hari. Jadi minyak habatus sauda ni sebenarnya adalah minyak yang dihasilkan dari biji hitam atau juga kadang-kadang kita kenali sebagai jintan hitam. Tapi bahasa saintifiknya ialah Nigella sativa. Kadang-kadang juga disebut dalam bahasa Inggeris sebagai black cumin ataupun black tea. Jadi habatus sauda ni sebenarnya telah menjadi amalan sejak turun-temurun dalam tujuan untuk merawat, selain daripada digunakan sebagai makanan, ditaburkan dalam makanan, masakan dalam kehidupan seharian. Jadi dia ada tujuan sama ada untuk sebagai makanan dan juga untuk merawat pada zaman dahulu. Tetapi kita dapati bahawa banyak kajian yang membuktikan bahawa nutrisi yang terkandung di dalam minyak habatus sauda ini pun sendiri dapat membantu memberikan manfaat yang besar kepada kesihatan. Boleh doktor kongsikan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, apakah di antara kebaikan dan juga manfaat minyak habatus sauda ini? Seperti mana yang telah dibuktikan dalam banyak kajian di dalam dan di luar negeri, saya mendapati dalam banyak jurnal kesihatan kita, saintis daripada Universiti Tempatan sendiri pun telah membuktikan bahawa minyak habatus sauda ini mengandungi kandungan antioksidan yang diiktiraf yang terbaiklah, antaranya ialah thymoquinone. Jadi thymoquinone ini adalah ciri yang terpenting kepada minyak habatus sauda dalam meningkatkan kesihatan tubuh badan kita. Maksudnya apabila kita mengamalkan minyak habatus sauda setiap hari, kita dapat mengurangkan keradangan dalam tubuh dan juga mengelakkan penyakit kronik. Sebab tu dia bukannya satu ubatan yang bila sakit kita makan terus. Tidak, dia selalu amalan yang perlu diamalkan setiap hari bagi mengelakkan prevention bagi penyakit kronik ini. Jadi sebab itulah minyak habatus sauda ni saya beritahu dia bukan ubat, dia adalah dalam kategori makanan. Dia perlu diambil dalam tempatan yang betul, jangan berlebihan dan boleh diamalkan setiap hari. Dalam produk Olive House itu sendiri kita ada minyak habatus sauda. Yang bagusnya minyak habatus sauda keluaran Olive House ini tidak terlalu pekat. Jadi kalau kita ambil, kita gunakan dia tidak terlalu rasa macam terlalu perit, terlalu panas, ditekak atau boleh dimakan terus. Tadi macam doktor katakan tadi, habatus sauda ataupun jintan hitam ni ialah bukannya ubat, tapi dia ialah sebenarnya jatuh pada bidang makanan. Tapi kalau jintan hitam tu kita gunakan dalam makanan, kita tahulah masukkan dalam resepi-resepi kita. Tapi kalau minyak ini, bagaimana sebenarnya cara penggunaannya untuk mendapatkan kesan yang optimum kepada kesihatan tubuh badan kita? Ya, dalam makanan selalu kita menggunakan bijiran habatus sauda itulah ataupun jintan hitam tu. Maksudnya kita taburkan sedikit di dalam apabila kita membuat sebagai contoh roti ataupun cookies, kita taburkan sedikit di dalam makanan itu. Tetapi untuk yang lebih untuk menjaga kesihatan
ni, selalunya kita menggunakan extraction ataupun perahan minyak, kita panggil dia cold press. Maksudnya dia perahkan dan menghasilkan minyak. Dan minyak ini sebenarnya yang paling bagus, dia tidak terlalu pekat dan dia akan menjadikan dia tidak memberikan kesan yang berlebihan. Jadi dia boleh gunakan sama ada kita masukkan dia ke dalam sudu ataupun mungkin kita nak taburkan ke dalam makanan ataupun kita ke dalam minuman. Selalunya apa yang biasa dilakukan, kadang-kadang bila kita minum kopi itu, kita boleh titikkan antara 3 hingga 5 titik ke dalam kopi dan kita minumlah. Itu adalah salah satunya. Kita juga boleh masukkan ke dalam air suam tu. Sebagai contoh, sebelum tidur, kita ambil segelas air suam, masukkan 5 titik ke dalam air kosong tu dan kita minum. Cara yang ketiga, kita boleh menggunakan sebagai sapuan. Terutamanya pada kulit, pada tangan, pada kuku, pada rambut. Yang ini bagus untuk mengekalkan kecantikan kulit, mengekalkan kuku yang kering dan rambut yang bermasalah. Kalau untuk rambut tu selalunya kita akan sapu hingga ke kulit rambut. Sapu ke bahagian tu sebelum tidur dan kita letakkan roller dan tidur, besok pagi kita boleh mandi dan cucinya lah. Cara yang keempat, kita boleh letakkan saja sebagai orang kata sebagai dressing untuk salad atau makanan kita. Yang ini biasa kita buat lah. Yang kelima, kita juga boleh bagi mereka yang tak biasa lah. Sebab kita ni orang Asia, terutama Asia Tenggara yang daripada kecil kita jarang menggunakan minyak batu sauda. Kadang-kadang bila nak telan tu rasa macam tak selesa, rasa macam dia punya rasa tak, cakap tu tak, kita tak biasa kan. Jadi kita boleh letakkanlah sedikit madu bersama dengan batu sauda ni. Bila ditelan tu selalunya dia akan lebih mudah lah. Yang ketiga, bagi mereka yang ada masalah keringan kulit terutamanya, yang ini saya cadangkan letak pada tangan, gosok sikit pada kulit yang kering. Setiap hari insyaAllah dia akan menjadi sebagai moisturizer yang natural. Bila sebenarnya waktu yang paling sesuai untuk kita minum minyak habatus sauda ini? Sebab tadi kata kita boleh campur dalam air, mungkin boleh campurkan sedikit dengan madu. Adakah sewaktu perut kita kosong ataupun selepas makan ataupun ada waktu-waktu tertentu, mungkin pada waktu pagi ataupun malam saja? Bagaimana, doktor? Ya, untuk habatus sauda ni kadang-kadang bila kita nak menjadikan dia sebagai amalan, jadi kita selalunya mencadangkan pada masa yang tetap. Contoh, kalau katakan ada tengah tu, kita galakkan makan sebaik saja bangun tidur bersama dengan minyak zaitun sebagai satu amalan yang tetap. Tapi sebenarnya habatus sauda ni adalah makanan. Dia boleh diambil pada bila-bila masa saja. Cuma setengah orang tu yang ada gastrik, yang ada GERD, mereka agak bimbang untuk mengambil minyak habatus sauda ni sebab pada mereka menyangka dia boleh menyebabkan masalah gastrik dan sebagainya. Sebenarnya tidak. Sebab tu bagi mereka yang begini, saya cadangkan untuk mengubah minda mereka supaya mereka tak merasakan dia ni akan menyebabkan gastrik. Saya cadangkan ambil selepas makan lah. Lepas makan tu kita boleh ambil campurkan ambilkan air gelas, kita campurkan dengan beberapa sisa minyak habatus sauda. Kemudian kita ambil sebelum tidur. Sebelum tidur pun bagus. Contoh kita terlalu penat, terlalu badan terlalu sakit-sakit, sebelum tidur kita boleh ambil minyak habatus sauda, titikkan dia ke dalam satu gelas air dan kita boleh minum. Bagi sapuan pada kulit pula, adakah ianya bersesuaian dengan semua jenis kulit? Bagaimana pula dengan kulit bayi, doktor? Minyak habatus sauda ni dia bagus dia selain daripada antioksidan yang saya sebut tadi, iaitu thymoquinone. Dia juga mempunyai kita panggil unsaturated fatty acid ataupun minyak tidak tepu. Yang ini juga disebut sebagai minyak sihat. Yang mana dia adalah boleh dijadikan sebagai penepak pada kulit. Jadi bagi mereka, orang dewasa yang minyak habatus sauda keluaran oleh paus ni sebenarnya dah bercakap tu dah mesra lah. Kita boleh sapukan terus pada kulit. Tetapi kepada bayi tu kemungkinan kita boleh cairkan sikit, letakkan beberapa, kita dah ambil beberapa titik tadi, letakkan dalam satu piring minyak habatus sauda, kemudian ambil portion yang sama, air tuang ke dalam tu, kemudian kita campurkan sikit dan kita sapukan kepada kulit bayi. Baik. Untuk mengelakkan kesan yang berlebihan.
Baik Doktor, mungkin boleh wawarkan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia hari ini, berapakah harga minyak habatus sauda ini dan juga di mana untuk mendapatkan produk ini? Okey, bagi mereka yang berminat untuk membeli produk habatus sauda ni, keluaran Olive House ni boleh dapatkan daripada ejen-ejen yang terdekat lah. Boleh Google Olive House dan typekan daerah yang terdekat. Selalunya dia akan keluarlah dia punya alamat kita punya ejen. Ataupun boleh menelpon hotline kami iaitu 013 500 0157 atau satu lagi nombor 013 520 0157. Ataupun tuan puan mungkin boleh membuat pembelian daripada web kami iaitu di www.afiat Afiat tu ada double A, afiat2u.com. Jadi di situlah pembelian website yang boleh di mana kita boleh buat pembelian di mana saja tuan-tuan berada. Baik, kepada anda yang berminat untuk dapatkan produk ini, boleh saja hubungi nombor talian yang tertera di kaca TV anda ini ataupun terus saja ke laman sesawangnya iaitu di afiat2u.com. Terima kasih Dr. Zubaidi Haji Ahmad, pengamal perubatan, kerana sudi berkongsikan dengan kita khasiat minyak habatus sauda kepada tubuh. Terima kasih Doktor. Sama-sama.